أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi siri kuliah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Apa yang ingin dijelaskan oleh Al-Ghazali pada malam ini ialah mengenai kelebihan-kelebihan takwa. Yang kelima lah. Yang ke-8. Yang ke-8 firman Allah Ta'ala. Yang ke-8 itu kata Al-Ghazali ialah penerimaan, yakni penerimaan amal. Dengan erti antara kelebihan-kelebihan takwa itu, ia menjadi sebab amal seseorang itu diterima oleh Allah. Tidak ada yang lebih berharga bagi amalan yang kita lakukan kecuali ia diterima oleh Allah. Itulah yang paling berharga bagi amalan yang kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya syarat penerimaan itu bergantung kepada dua. Setiap amal yang kita buat, maka penerimaannya itu bergantung kepada dua. Satunya persyaratan zahir, yakni amalan itu dilakukan adalah menurut apa yang diatur oleh syarak, yakni muafakat dengan kehendak syarak, berbetulan dengan ilmu. Dalam bahasa yang mudah, amalan yang kita buat itu amalan yang betul menurut apa yang diperintahkan oleh syarak, seperti yang dihuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh mereka itulah. Jadi pada dasarnya syarat pertama itu adalah syarat berkait dengan hukum-hukum fiqh. Mana-mana amalan yang berbetulan dengan hukum-hukum fiqh itu maka memenuhi syarat untuk amalan itu diterima oleh Allah. Adapun syarat yang kedua, perkara yang kedua berkait dengan syarat-syarat batin, yakni syarat tasawuf. Tadi syarat-syarat fiqh. Yang kedua ini syarat tasawuf yang berkait dengan hal ehwal dalaman hati, yang berkait dengan hukum-hukum batin, seperti ikhlas, khusyuk dan sebagainya. Jadi sekiranya amalan itu memenuhi syarat zahir dan syarat batin, maka pada dasarnya melengkapi dan mencukupi syarat untuk diterima oleh Allah. Cuma Al-Ghazali ingin menjelaskan kepada kita
bahawa salah satu daripada perkara yang dapat membantu supaya amal kita itu diterima oleh Allah adalah dengan memperkukuhkan taqwa, yang insya-Allah akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang hakikat takwa ini selepas ini. Jadi sekarang Imam Ghazali nak menyatakan kepada kita bahawa antara kelebihan takwa itu, bahawa orang yang bertakwa amalannya itu lebih dekat untuk diterima oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Suratul Maidah ayat 27, yang bermaksud hanya senya Allah menerima korban, yakni amal daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyatakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala menerima amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi di sinilah Al-Ghazali menjadikan takwa itu sebagai salah satu daripada perkara yang menjadikan amal kita itu dekat kepada penerimaan Allah. Karena Allah Ta'ala menyebut dalam ayatnya, Allah Ta'ala terima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ada kaitan dengan korban manusia awal dulu, yang diterima oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah ada tanda-tanda yang ditunjukkan Allah atas amalan yang diterima. Jadi di kalangan anak Adam itu yang mendapati amalannya tidak diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima dan ada yang diterima. Jadi yang diterima itu menyatakan sebab seperti yang disebutkan dalam ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Yakni nak menjelaskan bahawa di antara anak Adam yang diterima korbannya itu, antara sebabnya kerana ketakwaannya, yang disifatkan sebagai orang yang bertakwa, dan itulah menjadi asas kepada korbannya diterima oleh Allah. Sedangkan yang lain itu tidak diterima oleh Allah kerana barangkali cacat di situ dari segi ketakwaan. Yang kesembilan, kemuliaan dan penghormatan. yakni antara fadilat dan kelebihan takwa itu memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada orang-orang yang bersifat demikian. Dengan arti, dengan takwalah seseorang itu akan memperolehi kemuliaan, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Suratul Hujurat ayat 13, yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita ukuran kemuliaan adalah ketakwaan. Jadi yang ke-8, yang ke-9 itu dari satu sudut dia berkait. Hak nombor 8 ni, ayat ni sebenarnya memberi jawapan kepada satu fenomena yang orang kita kadang-kadang jadi pening sikit. Sudah tentang ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah ni
iaitu membaca ayat-ayat Al-Quran yang dengan bertabarukkan kepada ayat-ayat itu untuk tujuan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit, gangguan dan bermacam-macam. Dan Nabi ada mengajar. Pertama